kebanyakan di kalangan golongan Syiah mengatakan ada mushaf Fatimah kama nassat 'alaiha atau kama nassat 'alaihi kutubuhum mithlu kitab Al-Kafi, sebagaimana yang dinaskan dalam kitab mereka Al-Kafi karangan Al-Kulaini Ar-Razi, merupakan rujukan utama dalam mazhab Syiah Imamiyah. Ali pun ada sekali, dan Ali tulis segala perkataan Jibril, wa tilka hiya mushaf Fatimah, dan itulah mushaf Fatimah, wa laysa fihi minal halali wal harami syai'un. Dalam kandungan ayat-ayat tersebut tidak ada halal haram berkenaan dengan hukum hakam, walakin fihi ilmun ma sayakun, tetapi hanya menceritakan perkara-perkara yang akan datang, apa yang akan datang. Ini tuan-tuan akidah Syiah Imamiyah. Sedangkan Al-Quran dah cukup sempurna, tiba-tiba mereka mengatakan sebenarnya tidak sempurna lagi, disempurnakan dengan penurunan Jibril alaihi salatu wassalam. Bila kita mengesyaki tentang ittifaq ulama' tentang Al-Quran yang telah betul ni, maka itu pun dah boleh menjejaskan akidah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mushaf Fatimah bukanlah Al-Quran sebagaimana tuhuhan Ustaz Nazmi Karim yang mengkhususkan makna mushaf untuk Al-Quran semata-mata. Bagi menjelaskan isu yang ditimbulkan oleh Nazmi Karim, video ini akan memaparkan beberapa noktah penting berikut. Maksud mushaf dari segi bahasa, maksud mushaf Fatimah di sisi Syiah, mushaf Aisyah yang berlainan dari Al-Quran, mushaf Ubay bin Ka'ab yang berlainan dari Al-Quran, mushaf Ibnu Mas'ud yang berlainan dari Al-Quran. Tuhmahan Muhib Khawli bahawa Syiah percaya wahyu belum terputus, komunikasi antara malaikat dengan manusia biasa dalam kepercayaan Ahlu Sunnah. Maksud mushaf dari segi bahasa, dalam kitab Lisanul Arab karangan Ibnu Manzur, penerbit Darul Ma'arif, muka surat 2404, pengarang menulis, wal mushaf wal mishaf al-jami'u lis-suhuf al-maktubati bainal daftain. Maksudnya, mushaf atau mishaf ialah himpunan lembaran-lembaran bertulis di antara dua jilid kitab. Dalam kitab Al-Sihah Taj Al-Lughah jilid keempat, penerbit Darul Ilm Lil Malayin, Beirut, cetakan kedua, tahun 1979, muka surat 1384, pengarang menulis, wal mushafu wal mishaf li'annaha fil ma'na ma'khudhah min ashifah ay jumi'at fihi suhuf. Mushaf disebabkan maknanya diambil daripada banyak lembaran, iaitu terhimpun di dalamnya lembaran-lembaran. Justru itu, makna mushaf lebih luas dari apa yang difahami oleh Nazmi Karim, dan makna mushaf dalam isu ini ialah himpunan lembaran-lembaran. Maksud mushaf Fatimah di sisi Syiah, dalam kitab Al-Kafi susunan Syekh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, jilid pertama, penerbit Manshurat Al-Fajr, Beirut, Lubnan, cetakan pertama tahun 2007, muka surat 142, diriwayatkan, qala qultu wa ma mushafu Fatimata, qala inna Allah ta'ala lamma qabada nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala alayya Fatimata alaiha salam min wafatihi minal huzni ma la ya'lamuhu illallahu azza wa jalla. Hamad bin Uthman bertanya, apakah itu mushaf Fatimah? Abu Abdullah iaitu Imam Ja'far As-Sadiq berkata, tatkala Allah mencabut nyawa nabinya sallallahu alaihi wasallam, Fatimah dirundung kesedihan yang tidak diketahui kepalangnya melainkan Allah. Fa arsalallahu ilaiha malakan yusalli ghammaha
ويحدثها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي. Oleh sebab itu Allah mengutus malaikat kepada Fatimah supaya agar dapat menghilangkan kesedihannya dan berbicara dengannya. Fatimah alaihissalam mengadu perkara tersebut kepada Ali alaihissalam. Ali pun berkata, setiap kali kamu merasakan kedatangannya dan mendengar suaranya, beritahu kepadaku. Fa'alamathu bidzalika faja'ala amirul mu'minin alaihi salam yaktubu kulla ma sami'a hatta athbata min dzalika mushafan. Qala thumma qala ama innahu laysa fihi syai'un minal halal wal haram walakin fihi ilmu ma yakun. Fatimah pun memberitahu Ali alaihi salam tentang kedatangan malaikat. Ali alaihi salam menulis apa yang didengarinya sehingga akhirnya menjadi lembaran. Imam Ja'far As-Sadiq berkata, sesungguhnya tidak ada di dalamnya sedikit pun dari halal dan haram, melainkan pengetahuan tentang peristiwa yang akan terjadi. Justru itu maksud tiada yang halal dan haram. Ini adalah penegasan bahawa Mushaf Fatimah bukanlah Al-Quran. Dalam muka surat 143 diriwayatkan an Abi Ubaidah qal sa'ala Aba Abdillah alaihi salam ba'du ashabina. Riwayat daripada Abu Ubaidah yang berkata, beberapa orang Syiah bertanya kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Qala fa mushafu Fatimah alaiha salam. Qala fasakata tawilan thumma qala iddakum latabhathuna amma turiduna wa amma la turidun anna Fatimah makathat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 75 yawman. Adapun mushaf Fatimah, beliau lama berdiam diri dan kemudian berkata, kamu membincangkan apa yang kamu mahu dan tidak mahu, iaitu beberapa soalan bukan bertujuan untuk memahami. Fatimah sangat bersedih dengan perpisahan ayahanda beliau selama 75 hari. وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها وكان علي عليه السلام يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة عليه السلام. Jibril alaihi salam pun mendatanginya untuk menghiburkannya di atas kematian ayahandanya dan menggembirakan Fatimah, meredakan kesedihannya dan memberitahunya tentang keadaan ayahandanya dan menceritakan kepadanya apa yang akan terjadi terhadap anak-anaknya setelah kewafatannya nanti. Dan Ali alaihi salam menulis demikian itu. Inilah mushaf Fatimah alaihi salam. Justru itu, kedua-dua hadis ini jelas menunjukkan Mushaf Fatimah di sisi Syiah bukanlah Al-Quran. Mushaf Aisyah yang berlainan dari Al-Quran. Walau bagaimanapun, golongan Ahlus Sunnah terlepas pandang berpuluh-puluh riwayat dalam Sahih dan Musnad mereka yang menyatakan bahawa terdapat beberapa naskah Al-Quran yang berbeza dengan Al-Quran kita hari ini. Dalam kitab Sahih Muslim, susunan Imam Muslim bin Hajjaj Al-Nishaburi, jilid pertama, penerbit Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, cetakan pertama tahun 1991, muka surat 437, diriwayatkan an Abi Yunus Maula Aisyata annahu qala amaratni Aisyatu an aktuba laha mushafan. Diriwayatkan daripada Abu Yunus, mantan hamba Aisyah, katanya, Aisyah pernah memerintahku untuk menulis mushaf. Wa qalat iza balagta hazihi al-ayah fa'azinni hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta. Falamma balagtuha azantuha fa'amlat alayya hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta was-salati al-asr wa qumu lillahi al-qanitin. Qalat Aisyah sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dia berpesan, jika sampai ke ayat ini,
jagalah oleh kalian seluruh solat yang ada dan solat wusta, maka beritahukanlah kepadaku. Ketika aku sampai ke ayat itu, aku lalu memberitahu kepadanya. Seketika itu Aisyah menulis kepadaku, jagalah oleh kalian seluruh solat yang ada dan solat wusta dan solat asar, dan berdirilah kepada Allah dengan penuh kepatuhan. Kata Aisyah, aku mendengarnya daripada Rasulullah. Jelas di sini, mushaf Aisyah tidak sama dengan Al-Quran yang ada pada hari ini, iaitu terdapat penambahan kalimah wassalatil asri dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Mushaf Ubay bin Ka'ab yang berlainan dari Al-Quran. Dalam kitab Mu'jam Al-Qira'at karangan Dr. Abdul Latif Al-Khatib, penerbit Dar As-Sa'aduddin, jilid ke-7, muka surat 250, pengarang menulis, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama bagi orang beriman dari diri mereka sendiri, dan isteri-isteri baginda adalah ibu mereka. Fi mushaf Ubay bin Ka'ab wa qiraati Abdullah bin Mas'ud wa Ibn Abbas wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abun lahum, yakni fid din. Dalam mushaf Ubay bin Ka'ab, bacaan Abdullah bin Mas'ud dan Ibn Abbas ialah wa azwajuhum ummahatuhum wa huwa abun lahum, dan para isteri mereka adalah ibu bagi orang beriman, sedangkan baginda adalah ayah bagi mereka. Justru itu, Ahlus Sunnah mempunyai kepercayaan terdapat mushaf yang berlainan dari Al-Quran hari ini. Mushaf Ibnu Mas'ud yang berlainan dari Al-Quran. Selama ini kita mengetahui terdapat 114 surah dalam Al-Quran. Namun dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Jalaluddin As-Suyuti, penerbit Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2008, muka surat 143, pengarang menulis, wa fi mushafi Ibni Mas'ud mi'atun wa isnata asyarata suratin li'annahu lam yaktub al-mu'awwizatain, wa fi mushafi Ubay sitta asyarata li'annahu kataba fi akhirihi suratail hafdi wal qul'i. Di dalam mushaf Ibnu Mas'ud terdapat 112 surah kerana beliau tidak menulis mu'awwizatain, iaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Manakala di dalam mushaf Ubay bin Ka'ab terdapat 116 surah kerana beliau menulis surah Al-Hafd dan Al-Qul. Jibril kononnya dalam riwayat Syiah ini yang sesat, Jibril telah berikan ilmu yang apa yang akan berlaku dan benda yang tak berlaku. Kalau berlaku, bagaimana nak berlaku? Kemudian Ali tulis sehingga tercatat Mushaf Fatimah, dan inilah riwayat Imam Al-Kulaini, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, dalam kitab Al-Kafi, yang menunjukkan bahawasanya Syiah percaya kononnya wujud Mushaf Fatimah. Tapi ini satu dakwaan yang sangat bahaya, yang sangat bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Quran, kerana kita percaya kepada kitab Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut, sekali lagi saya baca ayat 93 surah Al-An'am, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, paling zalim yang menipu atas nama Allah. Ini satu penipuan. Kononnya Allah Subhanahu wa taala utuskan Jibril lepas Rasulullah meninggal, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak utuskan mana-mana malaikat atas mana-mana manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kerana wahyu terputus bila Rasulullah meninggal. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Golongan yang zalim yang kedua, yang mendakwa kononnya telah diberikan wahyu tapi tidak ada wahyu setelah Rasulullah, walam yuha ilaihi syai'. Yang ketiga, Ustaz Mohib Khawdi tidak memberi penjelasan bahawa wahyu mempunyai makna yang luas. Kadangkala bermakna ilham. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Dan Tuhanmu memberikan wahyu kepada lebah
hendaklah engkau membuat sarangmu di Gunung Ganang. Surah An-Nahl ayat 68. Wahyu di sini bermakna bimbingan semula jadi. Kadangkala wahyu bermaksud bisikan syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh daripada syaitan-syaitan manusia dan jin, sesetengahnya memberikan wahyu kepada sesetengah yang lain. Surah Al-An'am ayat 112. Kadangkala wahyu bermakna ilham. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah ia. Dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya, maka lepaskanlah ia ke laut. Justru itu, apa yang disampaikan oleh Ustaz Mohib Khawli boleh disalah erti sebagai wahyu kenabian. Sepatutnya komunikasi antara malaikat dan Fatimah alaihassalam untuk meredakan kesedihan dikategori sebagai ilham, bukan seperti wahyu kenabian. Adapun wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW telah terputus sampai hari kiamat. Syekh Ja'far Al-Subhani yang lahir pada tahun 1930 di dalam kitabnya Ma'alim An-Nubuwah fil Quranil Karim, penerbit Darul Adwa Beirut, cetakan kedua tahun 1984, muka surat 146, pengarang menulis wadilalatu qawlihi subhanahu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddil li kalimatihi ala isad bab al-wahyi wa inqita'ih ila yaumil qiyamah wa tamamiyati syara'i' an-nazilah. Dan firman Allah Ta'ala, telah sempurnalah kalimah Tuhanmu dengan benar dan adil, tiada siapa yang dapat mengubah suatu pun daripada kalimah-kalimahnya, membuktikan bahawa pintu wahyu telah ditutup dan terputus sehingga hari kiamat, dan sempurnanya hukum-hukum yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu, menurut Syiah, wahyu yang berbentuk syariat kepada Nabi Muhammad SAW telah tertutup sampai hari kiamat. Dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid kedua, penerbit Darut Tayyibah, cetakan pertama tahun 2005, muka surat 394, diriwayatkan awwala man azzana bis salati Jibrilu fi sama'id dunya fasami'ahu Umar wa Bilal fasabaqa Umar Bilalan fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma jaa Bilal faqala lahu sabaqaka biha Umar. Orang pertama yang menyerukan azan di langit dunia ialah Jibril. Umar bin Al-Khattab dan Bilal mendengarnya. Umar mendahului Bilal memberitahu Nabi lebih awal. Bilal datang setelahnya. Nabi berkata, Umar memberitahu lebih awal daripada kamu. Oleh kerana terdapat fakta yang menunjukkan para sahabat Nabi juga berkomunikasi dengan malaikat, apakah ia disebut sebagai wahyu? Kesimpulannya, tuduhan bahawa Syiah mempunyai Al-Quran yang lain dari mushaf yang berada di tangan umat Islam adalah tidak benar. Sedangkan mereka yang membuat tuduhan itu telah maklum bahawa mushaf Fatimah seperti yang dicatat di dalam kitab-kitab Syiah bukanlah Al-Quran. Dalam masa yang sama, terdapat catatan dalam hadis sahih bahawa Ahlu Sunnah mempunyai mushaf Al-Quran yang berlainan dengan Al-Quran yang sebenar.